This is the Energy for Life presentation of Group 6. Our group members are Tengku Amir, Nishan Kumar, and Hari Arafat. But only me and Nishan will be presenting because Hari isn't able to come. Turn. So the contents will be the introductions, maths, science, RBT, BI, and BM. Introduction. The Energy for Life project is a project that consists of 5 subjects, which is maths, science, RBT, BM, and BI. Our Group 6, consists of 3 members, which are Tengku Amir, Nishan Krishna Kumar, and Hari Arafat. For maths, we were tasked to make a scale drawing. Our group used a ratio of 1 to 2. The actual height and width of the object is 11.4 cm and 12.4 cm, and the scale drawing is 5.7 cm for the height and 6.2 cm for the width. Science. The materials used for the lamp are ice cream sticks, glue, yellow paper, and a light bulb. The power source used is a battery. Benefits of the lamp. 1. It is simple and easy to make. The lamp is simple and easy to make since it only requires a few materials such as paper and ice cream sticks. The lamp also reuses items like popsicle sticks that otherwise would have been thrown in the trash. This is the schematic drawing for RBT. And the components used is a light bulb, a red wire, a black wire, and a battery. And these two are the symbols for the light bulb and the battery. BI. For BI, we were tasked to answer questions given by the teacher and write a report. The questions that were asked were 1. What do you learn during the duration of the project? And 2. How do you feel about the lamp? 1. I learned the value of teamwork, the importance of scheduling, and it is important to be patient when working in a group. And for number 2, the answers were the lamp is supposed to be simple and easy to build, so time would have not been wasted. The lamp was built for decorative purposes and not for permanent use. The lamp uses paper to simulate a lantern. The report. This is a report about Group 6 Energy for Life project. The Energy for Life project is conducted by Group 6, which was started by Nisha and was led by Amir. It was conducted at the members' personal homes because of the COVID-19 pandemic. The project was conducted to take care of our environment and reuse materials that were being wasted. There are 3 participants that are involved in the project, which are Tengku Amir, Nishan Kumar, and Hari Arafat. At the beginning of the project, the class were divided into 10 groups. Each group consisted of 3 to 4 students. Puan Aswati, the coordinator of the project, explained to the students what they need to do. Each group answered 3 questions. Next, we began planning our project. During the school holidays, which was 1 week, they had to start working on the lamp. Nishan started building the lamp using popsicle sticks, glue, yellow paper, light bulb, and battery and wires. Once it was built, Nishan began to measure the lamp. Then, for maths, they each had to make a diagram using their own scale ratio. Amir used a ratio of 1 to 10, Hari used a ratio of 1 to 1, while Nishan used 1 to 2.
For science, Ami started writing about the benefits of the lamp and energy efficiency. Then for RBT, Nishan began to draw the schematics and write down the components. Finally, Ami and Harit began working together to make the report. Harit made the timeline, which was followed by Ami using it to write the report in essay form. Ami began making the presentation, and all three presentations worked together to help participants work together to help decorate and sharpen it. The group members are extremely proud of how the project turned out. However, it is not perfect. The lamp did not turn out exactly how Nishan wanted and does not shine too brightly. The group also didn't plan out the project properly, thus making the timeline a little inaccurate. The group is still satisfied with how it worked out and happy with the teamwork. For the BM part, first tugasan is to make a peta I think. Project Sains. Mengapa pelajar perlu mempelajari sains? Pelajar boleh membuat analisis secara logik dan rasional bagi setiap peristiwa atau kejadian yang berlaku. Apakah projek yang dilaksanakan? Penghasilan lampu meja berasaskan bahan-bahan kita semula. Apakah impak kesan yang diperoleh hasil dari projek sains? Pemikiran rasional dan logik diaplikasikan dalam penghasilan lampu meja berasaskan bahan-bahan kita semula kerana penggunaan bahan-bahan kita semula dapat menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran. Nishan. Mengapa pelajar perlu mempelajari matematik? Pelajar mempelajari ilmu yang berkaitan nombor dan nilai. Apakah projek yang dilaksanakan lukisan skala? Apakah impak kesan yang diperolehi hasil dari projek matematik? Pelajar menyadari kepentingan ketepatan ukuran dalam melukis lukisan skala sebelum menghasilkan sesebuah produk. Projek RBT. Mengapa pelajar perlu mempelajari RBT? Pelajar mengenal komponen elektrik dan elektronik dan penciptaan produk. Apakah projek yang dilaksanakan? Penghasilan produk lengkap dengan komponen elektrik dan elektronik serta lukisan skematik. Apakah impak kesan yang diperoleh hasil dari projek RBT? Nilai kreatif dan inovasi diaplikasikan dalam penghasilan produk lampu meja berasaskan kita semula yang lengkap dengan komponen elektrik dan elektronik. Tugasan kedua, karangan fakta. Teknik penulisan pendahuluan. Dalam penulisan perenggan pendahuluan, kumpulan kami mengaplikasikan teknik tikus. Tema, isu, kesan, usaha dan soalan. Pendahuluan.
Dasar warsa ini, sains dan teknologi merupakan antara elemen penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Konsep sains dirujuk sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, manakala konsep teknologi pula ialah seni, kemahiran, rekaan dan pembelajaran kajian. Tidak dapat dinafikan bahawa kedua-dua bidang sains dan teknologi ini memerlukan kepakaran manusia dalam bidang kajian dan penciptaan, sekaligus menjadikan kedua-dua bidang ini antara bidang yang penting pada hari ini. Justru itu, penerapan sains dan teknologi dalam silibus mata pelajaran hari ini merupakan antara langkah awal kepada para pelajar tentang kepentingan sains dan teknologi. Soalannya, bagaimanakah sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran sains, matematik dan RBT? Teknik penulisan isi. Dalam penulisan perenggan pendahuluan, kumpulan kami mengapaskan teknik imbakup. Isi, mengapa, bagaimana, kesan, usaha dan penegas. Isi pertama, sains. Sains dan teknologi jelas sekali diterapkan dalam mata pelajaran sains. Dengan mempelajari sains, pelajar boleh membuat analisis secara logik dan rasional bagi setiap peristiwa atau kejadian yang berlaku. Sebuah bukti, para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk menghasilkan sebuah lampu meja yang diperbuat dari bahan-bahan kita semula. Kumpulan kami menghasilkan lampu meja berasaskan bahan-bahan yang mudah didapati di rumah seperti lidi aiskrim, gam dan kertas berwarna kuning. Pemikiran rasional dan logik diaplikasikan dalam penghasilan lampu meja berasaskan bahan-bahan kitar semula, kerana penggunaan bahan-bahan kitar semula dapat menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran. Oleh itu, jelaslah bahawa penghasilan lampu meja dalam mata pelajaran sains merupakan bukti penerapan sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran sains. Teknik penulisan isi. Dalam penulisan perenggan pendahuluan, kemudian kami menggunakan teknik imbaku. Shan, you went back. Isi kedua, matematik. Sehubungan itu, sains dan teknologi juga diterapkan dalam mata pelajaran matematik dengan mempelajari matematik. Pelajar belajar tentang ilmu yang berasaskan nombor dan nilai serta kepentingan ketepatan ukuran dalam sesebuah penghasilan lukisan sebelum mencari produk. Sebagai bukti, para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk melukis lukisan skala berasas produk lampu yang akan dihasilkan dalam mata pelajaran sains dan reka bentuk teknologi RPT. Lukisan skala ini memerlukan para pelajar untuk melukis lukisan skala secara tepat dan betul dengan menggunakan konsep 1:2, iaitu ukuran sebenar produk dibahagikan kepada 2. Melalui projek ini, pelajar secara tidak langsung mempelajari tentang kepentingan ketepatan ukuran dalam melukis lukisan skala. Oleh itu, jelaslah bahawa penghasilan lukisan skala dalam mata pelajaran matematik merupakan bukti penerapan sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran matematik. Isi ketiga, RPT. Di samping itu, sains dan teknologi juga diterapkan dalam mata pelajaran reka bentuk teknologi. Dengan mempelajari RPT, pelajar berpeluang untuk mempelajari cara-cara menghasilkan produk atau teknologi
yang bermakna selain mempelajari komponen elektrik dan elektronik. Pelajar juga mempelajari cara memasang komponen elektrik dan elektronik dalam produk lampu. Sebagai bukti, para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk menghasilkan lampu meja berasaskan bahan-bahan kita semula yang lengkap dengan komponen elektrik dan elektronik. Kumpulan kami menggunakan 4 bahan utama iaitu mental wire positif, wire negatif dan bateri. Dalam projek ini, para pelajar juga dituntut untuk melukis lukisan skematik iaitu satu garisan yang menunjukkan pengalih kabel atau dawai yang berfungsi untuk menyambung beberapa komponen elektrik yang digambarkan melalui simbol piawai elektrik. Oleh itu, jelaslah bahawa penghasilan lampu meja yang lengkapkan dengan komponen elektrik dan elektronik serta lukisan skematik dalam mata pelajaran RBT merupakan bukti penerapan sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran RBT. Teknik penulisan penutup. Dalam penulisan perenggan penutup, kumpulan kami mengaplikasikan teknik KHCH. Kesimpulan, huraian, cadangan dan harapan. Penutup. Kesimpulannya, sains dan teknologi jelas sekali diterapkan dalam mata pelajaran sains, matematik dan reka bentuk dan teknologi. Gabungan ketiga-tiga projek ini memberi kesan secara tidak langsung kepada para pelajar dalam aspek penghasilan produk berasaskan bahan-bahan kita semula yang lengkap dalam komponen elektrik dan elektronik. Selain pelajar juga mempelajari tentang ketepatan ukuran dalam lukisan skala. Justru itu, usaha kerajaan dalam menerapkan sains dan teknologi dalam silibus mata pelajaran hari ini wajar diteruskan bagi melahirkan lebih ramai generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk baru berasaskan bahan-bahan kita semula. That's all.